Kami dari kelas non-proaktif. Hari ini saya nak bentangkan projek seni yang telah saya, Zulaika dan beberapa orang kawan saya buat. Nama projek ni Arsha Stabai, projek Sichilik Koi. Projek ini memerlukan bahan seperti telur, kain untuk kepala, lepas tu kain felt, kotak kasut. Kat sini patutnya ada talan liat. Ni bahan hiasan. Lepas tu kita punya air yang ni kita boleh lukis atau lakar guna watercolor. Cat air, cat poster macam tu. Lepas tu unsur seni yang terdapat dalam projek yang kita orang buat ni adalah warna. Boleh kita macam kita boleh nampak kan ada warna lain. Dekat sini ada warna. Dalam kotak ni semua ada semua unsur seni. Okey, pertama kita ada warna. Kedua kita ada bentuk kotak ni. Kita panggil bentuk kubot kan. Lepas tu jalinan daripada bahan hiasan yang kita tampal ni dah. Kita boleh rasa jalinan dia. Okey, lepas tu kain kat sini pun kita boleh rasa kasar dia. Okey, seterusnya rupa. Okey, kita boleh nampak rupa ikan kat sini. Lepas tu rupa ikan kat sini pun kita ada juga ikan kat sini. Lepas tu garisan. Kita ada lah garisan berayun kat sini nak tunjukkan suasana dalam air macam mana. Ada daun-daun. Lepas tu ruang. Okey, kita nampak ada ruang kat sini, ruang pokok tu. Kiranya ini ruang belakang, ini ruang depan. Ruang buih-buih ini, ruang ikan ni antara atas, bawah dan belakang. Seterusnya apa lagi? Ada tak? Itu je. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Kita dah tengok video yang pertama tadi video bagaimana PBD dilaksanakan. Okey, pentafsiran bilik darjah tu dijalankan melalui 3 kaedah Rasanya ramai dah tahu. Okey, kaedah yang pertama tu lisan, kemudian penulisan dan juga pemerhatian. Contoh video tadi kita laksanakan melalui kaedah pemerhatian. Maksud cikgu buat pemerhatian bagaimana kita nak menilai murid secara individu ataupun secara berkumpulan. Okey, kat situ kita boleh lihat bagaimana murid menginterpretasikan bahasa seni visual melalui penghasilan karya. Contoh karya yang dibuat tadi tu ialah Arsha Stabai, ikan koi. Jadi kita nampak murid tu tadi bagaimana dia mencerita ataupun dibuat persembahan. Diceritakan apakah media, alat dan bahan yang digunakan, teknik, proses, kemudian beberapa bahasa seni visual. Antaranya bahasa yang dia kemukakan tadi tu ada garisan, ada rupa, bentuk, imbangan, harmoni dan lain-lain lagi. Jadi secara tak langsung cikgu-cikgu kita boleh mentafsir murid dengan kaedah yang begitu. Selain daripada kita buat ujian sumatif ataupun ujian secara formatif. Yang ni adalah satu kaedah yang paling mudah. Selepas habis satu sesi pembelajaran, okey, murid menghasilkan karya, kemudian murid buat persembahan. Dari situ kita boleh menilai sejauh mana keupayaan murid untuk mengaplikasikan bahasa seni visual tu dalam penghasilan karya ataupun sebagai ilmu yang dapat dia guna di kemudian hari ataupun pada waktu tersebut. Di samping tu juga jadi kita boleh tafsir murid secara terus. Kita boleh menilai murid sama ada murid ni layak untuk dapat TP berapa. Kalau murid sampai tahap macam ni, dia boleh hasilkan karya yang sangat baik. Kemudian dia boleh pula mengolahkan, boleh menginterpretasikan, boleh bercerita depan kawan-kawan. Maksudnya dia dengan penuh yakin. Okey, mungkin murid begini kita dah boleh tafsirkan dia untuk beri TP ataupun tahap penguasaan 4 atau 5. Dan mungkin lebih baik lagi kita tengok juga pada ujiannya nanti, sama ada ujian secara bertulis. Mungkin kalau murid tu cemerlang, kita boleh bagi dia tahap penguasaan 6. Mana tahu murid tu boleh bimbing rakan-rakan yang lain, boleh kata apa, beri contoh yang baik, teladan yang baik, layak untuk dia dapat TP 6. Berdasarkan video tersebut, yang tu merupakan satu contoh. Sebenarnya ada banyak lagi cara lain yang kita boleh laksanakan PBD ataupun pentafsiran tu tadi.
Okey, kemudian bagaimana nak merekod? Ni ramai jugalah yang tanya kan, macam mana nak merekod. Nak merekod ni sebenarnya terpulang pada cikgu. KPM tak ada menetapkan pun kriteria bagaimana untuk cara kita merekod. Kita boleh gunakan buku catatan, kita boleh gunakan video macam cikgu buat ni. Kemudian mungkin kita boleh guna voice record dan sebagainya. Sebenarnya tak ada masalah. Cikgu nak buat jadual macam mana, bentuk macam mana rupa, terpulang pada cikgu. Sebab cikgu yang nak mentafsir murid cikgu. Cara macam mana, kaedah macam mana, terpulang nak rekod bagaimana. Okey. Jadi cikgu kena pastikan lah setiap tajuk ataupun setiap bab tu cikgu rekod TP berapa murid ni layak. Nanti di akhir tu nanti campur dengan projek dan pameran. Maksudnya guru dah boleh memikirkan berapa TP murid sesuai kita nak bagi pada murid kita. Mungkin TP 1, TP 2, macam tak logik pula kalau TP 1, TP 2 ni kan. 1 dan 2 ni kalau murid memang betul-betul tak kenal apa itu garisan, tak kenal warna, tak boleh nak melakar walaupun orang lidi, mungkinlah kita boleh bagi TP 1 kan. Tapi kalau murid kita kenal warna, tahu bahasa seni visual, sekurang-kurangnya tahu garisan lurus, garisan melengkung, garisan beralun, murid tahu warna, contohnya warna asas, rupa, kemudian rupa organik, rupa geometri, murid boleh bercerita tentang corak, tentang motif, takkan kita nak bagi 1 dan 2, tak logik lah. Sekurang-kurangnya TP 3 murid dah layak untuk dapat TP 3. Bila murid dapat orang kata mengolah, menginterpretasikan bahasa seni itu dalam sesuatu karya. Contohnya kalau murid kita buat lukisan, lukisan anak ayam, kemudian dia dapat nyatakan jenis-jenis garisan yang guna dalam tu. Contohnya garisan lurus, garisan melengkung, garisan silang pangkah dan sebagainya. Jadi murid tu dah tahu dah. Okey, murid faham. Contohnya penggunaan warna tadi, penggunaan ruang depan, ruang tengah, ruang belakang. Sebenarnya murid dah menguasai sebenarnya. Kita dah layak untuk beri murid sekurang-kurangnya TP 3. Okey. Jadi ini adalah pendapat saya selaku jurulatih utama kan. Jadi ini pendapat cikgu, tidak berkaitan dengan mana-mana bahagian lah. Okey, ini yang cikgu faham, cikgu cuba nak kongsikan supaya rakan-rakan guru di sana lebih faham. Okey, berbalik kepada video yang pertama tadi, itu adalah contoh bagaimana pentafsiran tu kita buat. Selain contoh kita tengok balik pada pemerhatian. Pemerhatian tu bukan saja pada persembahan yang murid buat, tapi pemerhatian juga berlaku bila mana murid tadi secara individu ataupun secara berkumpulan dia buat sesuatu aktiviti. Dia buat sesuatu projek. Jadi cikgu tengok murid buat projek, buat karya, kita dah boleh merekod dah masa tu. Kita mungkin boleh buat catatan, kita tengok. Kemudian kita boleh buat soal jawab dengan murid, bertanya dengan dia. Contohnya kalau murid tadi dia buat ikan koi, kita tanya dia, bentuk apa yang diguna ni? Dia nyatakan, okey, kubus, bentuk kuboid, okey, spera dan sebagainya. Rupa apa yang kamu guna ni? Rupa geometri cikgu. Jadi kat situ kita dah boleh mencatat penilaian awal bagaimana pemahaman murid terhadap ilmu tu tadi, ilmu seni visual. Okey, faham jelas? Okey, cikgu rasa itu saja perkongsian daripada cikgu. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Kalau ada soalan, komen di ruangan komen. InsyaAllah cikgu akan jawab. Ataupun cikgu buat video akan datang. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.